Okey, kita mulakan sesi PDPR pada tengah hari ini ya. Jadi selamat tengah hari semua pada pelajar-pelajar 6 atas cempaka yang hadir pada hari ini. Okey, cikgu harapkan yang lain nanti dapat masuk dengan jayanya dalam kelas ini nanti ya secara Google Meet. Okey, di skrin kamu sekarang cikgu ada present slide pembentangan ataupun slide berkaitan dengan topik pada hari ini ya. Pada hari ini cikgu nak tekankan satu topik yang penting iaitu topik yang terakhir dalam bab 3 iaitu teknologi maklumat. Teknologi maklumat ni adalah topik yang terakhir yang sangat penting sebelum kita pergi ke bab yang terakhir pada minggu depan iaitu bab 4. Alright. Jadi cikgu berharap kamu semua sudah bersedia dengan buku di hadapan kamu. Okey. Semoga tidak ada yang sekadar membuka dan mendengar saja. Okey, cikgu perlukan respon juga selepas ini ya. Okey, kita lihat teknologi maklumat. Okay. Dalam kemahiran komunikasi, teknologi maklumat sangat penting. Sangat penting di mana dalam aspek berkomunikasi dalam perniagaan, tidak dapat lari daripada kecanggihan teknologi pada zaman sekarang lah. Dan kalau kita lihat dalam dunia perniagaan sekarang, dalam alaf yang baru sekarang, semua aktiviti melibatkan teknologi, sama ada dalam proses pengeluaran, proses pemasaran dan juga dalam proses kewangan. Jadi semuanya menggunakan teknologi. Dan dalam kita melihat kepada peranan teknologi maklumat ini, kita perlu fokuskan kepada pengurusan perniagaan. So kita lihat peranan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT dalam pengurusan perniagaan. Yang ini cikgu dah berikan latihan pada hari Isnin lepas, yang meminta kamu untuk menjawab dan juga mengisi tempat kosong berkaitan dengan peranan ICT dalam pengurusan perniagaan. Jadi dalam pengurusan perniagaan, peranan ICT ada 6. Kalau kamu lihat dalam skrin ni. Yang pertama, penyediaan laporan dengan cepat dan tepat. Ini maksudnya di mana dalam menyediakan laporan pada masa kini memerlukan teknologi maklumat di mana pekerja-pekerja ataupun pengurus perlu mahir dalam aspek penyediaan maklumat secara berkesan. Contohnya menggunakan aplikasi ataupun tapak-tapak laporan yang mudah. Yang kedua, sistem kawalan kewangan. Di mana sekarang ni semua sistem kewangan boleh dibuat secara atas talian. Dari segi pembayaran, penyimpanan maklumat ataupun data dan sebagainya lah. Kemudian pengurusan inventory yang cekap, yang ketiga. Pengurusan inventory ni dia melihat kepada bagaimana barang ataupun produk yang diurus itu dibuat secara cekap. Maksudnya dari segi barang itu keluar atau masuk daripada gudang dan sebagainya. Dan juga macam mana barang itu dijejak dengan menggunakan teknologi maklumat. Kemudian yang keempat, membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Ini kamu semua tahu bagaimana membuat keputusan. Dan pembuatan keputusan ini kita akan lihat dalam bab yang terakhir nanti. Yang kelima, memudahkan pihak pengurusan membuat ramalan. Ini yang kelima ini dia melihat dari aspek bagaimana pihak pengurusan melihat data-data kewangan yang telah disimpan secara sistematik, kemudian laporan-laporan yang telah disimpan atau yang telah dibuat secara sistematik. Dan yang keenam, data yang diperoleh dapat disimpan sebagai bahan rujukan. Kemudian kepentingan ICT pula. Kepentingan ICT dalam pengurusan perniagaan ada 10. Kamu boleh baca sendirilah. Antaranya menyimpan rekod pelanggan, menyimpan dan membuat analisis data, alat perhubungan organisasi. Yang ini kita akan lihat dalam aspek intranet nanti, di mana alat perhubungan dalam organisasi. Operasi lebih cekap dan berkesan.
memudahkan komunikasi dalaman, menyimpan maklumat, meningkatkan kualiti dan mempercepatkan urus niaga. Alright. Kemudian kita lihat dari segi kepentingan, kepentingan teknologi maklumat dalam pengurusan inventory perniagaan. Bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan inventory? Inventory ini dia lebih kepada sesuatu produk. Bagaimana pengurusan produk perniagaan. Ya, ini biasanya dijalankan ataupun dilakukan oleh syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk dalam skala yang besar lah. Yang pertama, kepentingan ICT yang dalam pengurusan inventory boleh mengetahui baki item inventory. Ini dengan adanya teknologi maklumat, dengan adanya sistem pengurusan inventory, maka pengurus ataupun penyelia boleh melihat berapa jumlah baki item inventory yang ada dalam gudang sebagai contoh. Yang kedua, mengesan lokasi suatu item. Yang ketiga, mengetahui tarikh beli atau tarikh luput. Yang keempat, mengetahui harga barangan. Yang kelima, mengetahui maklumat pembekal. Di sini pentingnya teknologi maklumat dalam pengurusan inventory perniagaan. Seterusnya, peranan ICT dalam memasarkan produk syarikat. Yang ini biasanya kamu dapat lihat dalam perniagaan masa kini lah, perniagaan ala baru, di mana kebanyakan syarikat-syarikat ataupun kebanyakan peniaga ataupun pembekal ataupun ejen-ejen, mereka memasarkan produk secara dalam talian. Kita lihat di sini yang pertama, medium pengiklanan produk. Sekarang ni ICT ataupun teknologi maklumat digunakan sebagai medium pengiklanan produk. Kalau kamu dapat lihat di laman sesawang sekarang kan, banyak iklan-iklan berkaitan dengan produk-produk ataupun perkhidmatan. Mereka menggunakan cara yang lebih mudah sekarang dengan adanya teknologi maklumat. Mereka bentuk laman web. Sekarang ni banyak syarikat mereka bentuk laman web rasmi masing-masing bertujuan untuk memperkenalkan syarikat dan seterusnya memasarkan produk. Yang ketiga, tempahan barang secara atas talian. Kaedah pembayaran secara atas talian ataupun tanpa tunai. Yang ini pun kamu dapat melihat di laman sesawang. Sebagai contoh aplikasi Shopee, Lazada dan sebagainya. Yang kelima, pembandingan harga. Dengan adanya teknologi maklumat ini, pelanggan boleh membuat perbandingan harga. Boleh membuat perbandingan harga. Yang keenam, penyimpanan data pelanggan dan seterusnya menyimpan data produk dan pemasaran. Kita pergi kepada kebaikan penggunaan sistem teknologi maklumat dalam perniagaan. Apa pentingnya? Apa kebaikan penggunaan sistem teknologi maklumat ini kepada perniagaan? Biasanya dalam penggunaan teknologi maklumat ini terdapat pro dan kontra, kebaikan dan kelemahan. Tapi dalam aspek perniagaan, kita lebih kepada kebaikan penggunaan sistem teknologi maklumat. Yang pertama, meluaskan rangkaian komunikasi. Yang kedua, menjimatkan kos komunikasi. Yang ketiga, memudahkan penyelarasan antara cawangan. Yang keempat, membuat promosi mengenai barang dan perkhidmatan. Dan yang keenam, meluaskan jangkauan pasaran. Jadi ini adalah kebaikan penggunaan teknologi dalam perniagaan. Dan dalam 6 kebaikan ini rasanya cikgu percaya kamu semua faham bagaimana teknologi maklumat ini digunakan secara meluas dalam perniagaan. Kita melihat di mana penggunaan teknologi maklumat ini digunakan secara meluas dalam perniagaan.
Okay, sebagai contoh e-dagang. Apa yang kamu tahu tentang e-dagang ataupun dalam bahasa Inggerisnya e-commerce? Okay, kalau rujuk kepada buku, e-commerce adalah proses menjalankan perniagaan melalui rangkaian komputer atau internet. Okay, seperti membeli dan menjual barang atau perkhidmatan, membuat tempahan dan pembayaran barang secara dalam talian. Itu adalah e-dagang. Sebagai contohnya kita dapat lihat e-shop kan, PayPal. Kita ada e-wallet sekarang kan. Jadi itu adalah e-dagang, di mana proses pembelian barang itu kita menggunakan satu rangkaian komputer dan pembayaran dibuat secara dalam talian. Okay. Kita dapat lihat di mana ianya dapat meningkatkan hasil jualan, mengurangkan kos pengambilan pekerja, berkeupayaan mendapat pelanggan baru, modal yang dilaporkan oleh peniaga adalah kecil, kos operasinya murah, menjimatkan masa, kos dan tenaga pelanggan. Itu adalah e-dagang. Kemudian kita lihat e-pemasaran ataupun e-marketing. E-marketing adalah satu prinsip pemasaran dan teknik melalui media elektronik yang lebih khusus kepada internet. Okay, contoh e-pemasaran ataupun e-marketing adalah seperti eBay, Mudah.my, Lazada, Zalora, Shopee dan sebagainya. Jadi ini adalah satu platform untuk pelanggan membuat pembelian barang. Okay. Itu adalah e-pemasaran. Kemudian email. Email rasanya semua tahu kan apa itu email. Email adalah satu pesanan ataupun message dalam bentuk fail komputer yang dikirim dan diterima melalui sistem rangkaian komputer. Dan cikgu percaya semua ada email, Google Mail ataupun Gmail, Yahoo Mail, dan banyak lagi lah, Hotmail, ataupun mail dalaman organisasi. Kemudian laman sosial. Laman sosial ni rasanya semua ada laman sosial kan. Antaranya Facebook, Twitter, blog, myspace.com. Sekarang ni ada Instagram, dan ada TikTok juga kan. TikTok pun digunakan untuk pemasaran sekarang. Jadi laman sosial adalah satu perkhidmatan yang membenarkan individu membentuk sosial secara dalam talian untuk pelbagai tujuan. Antaranya seperti perkongsian maklumat. Alright, dan seterusnya SMS, sistem pesanan ringkas ataupun short messaging services, SMS, di mana ianya adalah satu rangkaian ataupun perkhidmatan yang membolehkan teks ringkas dihantar dan diterima dengan menggunakan telefon bimbit, komputer ataupun aplikasi yang lain lah. Contohnya WhatsApp, Messenger, WeChat, Telegram dan sebagainya. Itu adalah aplikasi yang kelima lah. Yang keenam, e-government. E-government ni adalah satu penggunaan teknologi maklumat oleh kerajaan ataupun dalam kata mudahnya adalah laman web rasmi kerajaan bagi memudahkan urusan dengan jabatan ataupun agensi kerajaan. Antaranya seperti MyEG. MyEG adalah satu sistem ataupun satu laman web rasmi kerajaan yang digunakan untuk pembaharuan pasport, lesen, dan sebagainya. Kemudian e-hasil adalah satu laman web rasmi kerajaan yang digunakan untuk menyemak cukai, membayar cukai dan juga membuat pendaftaran cukai pekerja. E-perolehan, e-aduan dan sebagainya lah. Sekarang banyak sistem kerajaan elektronik yang ada dalam negara kita. Dan yang ketujuh, e-banking ataupun e-perbankan, di mana e-perbankan ni adalah satu sistem
yang berasaskan urusan perbankan secara dalam talian. Ya. Maksudnya tak perlu kita buat secara bersemuka ataupun secara fizikal, tapi boleh digunakan boleh dibuat secara dalam talian sahaja. Sebagai contoh, kita ada laman web rasmi bank kan. Dan dalam laman web rasmi bank ni, okay, dia mempunyai banyak fungsi lah. Ya, dan boleh diakses dengan mudah ya, secara dalam talian. Okay. Sebagai contoh, bank yang menawarkan e-banking ni adalah seperti Maybank, okay, iaitu Maybank to You, okay, Bank CIMB, menggunakan aplikasi CIMB Clicks. Kemudian Bank Rakyat menggunakan iRakyat, RHB Bank menggunakan aplikasi RHB Now, okay, dan banyak lagi lah, Public Bank dan sebagainya. Alright. Dan yang ke-8, e-perolehan. Okay, e-perolehan ni adalah satu aplikasi ataupun satu sistem di mana para pembekal memasarkan barangan dan perkhidmatan mereka kepada kerajaan secara terus melalui internet. Ini adalah lebih kepada sistem kerajaan jugalah. Okay. Di mana dalam e-perolehan ni, okay, kelebihan menggunakan e-perolehan ni dalam sistem urusan pemasaran barang dan perkhidmatan ada yang pertama, menjimatkan kos, terutamanya dari segi kos kertas dan kos pencetakan, okay, di mana semua perkara itu boleh dibuat secara dalam talian. Yang kedua, meningkatkan produktiviti kerana proses pesanan dapat dipercepatkan. Yang ketiga, dari segi kawalan, ya, di mana setiap transaksi dapat dijejak lah, dapat dilakukan dan boleh disemak tanpa ada berlakunya ketirisan, okay, dalam aspek proses kelulusan lah. Okay. Itu dari segi bagaimana ICT itu digunakan secara meluas dalam perniagaan. Okay, setakat ni ada soalan? Sekiranya ada soalan boleh bertanya. Ada soalan yang ingin diutarakan berkaitan dengan teknologi maklumat tadi? Okay, dari segi tiada. Oh, semua tiada soalan. Okay, apa yang penting dalam teknologi maklumat ini kita melihat dari segi peranan. Okay, yang pertama peranan. Apa itu peranan teknologi maklumat dalam pengurusan perniagaan? Yang kedua dari segi kepentingan. Okay, kenapa ICT ini penting dalam pengurusan perniagaan? Dan kenapa ICT ini penting dalam pengurusan inventory? Ada dua, pengurusan perniagaan dan pengurusan inventory perniagaan. Kemudian peranan ICT, okay, dalam pengurusan ataupun dalam memasarkan produk syarikat. Dan seterusnya kebaikan penggunaan sistem ICT ini. Dan seterusnya kita melihat jenis-jenis aplikasi ICT yang digunakan secara meluas dalam perniagaan masa kini lah. So tadi cikgu dah terangkan ada 8 aplikasi ataupun 8 kaedah ICT ini digunakan secara meluas dalam perniagaan. Okay. Kalau tidak ada soalan, kita pergi kepada kegunaan intranet dalam organisasi, ya. Okay, untuk slot intranet, okay, kegunaan intranet dalam organisasi. Soalan ini cikgu nak kamu menjawab secara spontan. Okay, cikgu bagi masa 3 minit untuk mencari jawapan. Okay, apa itu intranet? Okay, apa kegunaan intranet dalam organisasi? Apakah kebaikan intranet dan apakah kelemahan intranet? Okay, jawapan adalah secara ringkas. Okay, cikgu bagi masa 3 minit dan cikgu akan buka bagi sesi soal jawab nantilah. Sudah ada jawapan? Kalau ada, kita buka kepada sesi soal jawab. Mungkin seorang akan jadi moderator dalam grup ni, bertanyakan soalan kepada rakan-rakan dan kemudian boleh dijawab lah. Siapa yang ingin menjadi moderator?
Apa itu intranet? Oke, Semester sila jawab. Ya, Vela. Okey. Rangkaian komputer yang berhubung menerusi beberapa rangkaian. Ada dengar? Bisa. Itu Betul? adalah jawapan untuk soalan 1. Ah, Intranet. Intranet. Maksud intranet. Soalan ini meminta kamu menjawab ataupun memberikan jawapan maksud intranet. Adakah itu jawapannya? saya rasa. Ya, Bella. Masih mengangkat tangan di situ. Saya tekan. Actually soalan ya. Okay, rangkaian internet. Cikgu lihat dulu. Rangkaian apa tu? Rangkaian internet yang berhubung menerusi beberapa rangkaian. Itu jawapan Bella. Siti Nafisa, satu jaringan yang menghubungkan pihak-pihak dalam organisasi. Okey. Jadi untuk intranet. Intranet ni kebiasaannya adalah satu jaringan jaringan korporat ataupun satu rangkaian internet korporat persendirian dalam teknologi internet. Ya, maksudnya ianya digunakan secara dalaman sahaja. Itu intranet. Okay, di mana dalam capaian intranet ni hanya boleh dibuat di dalam organisasi saja dan pihak luar tidak dapat mengakses maklumat ataupun data-data yang ada dalam perniagaan itu sendiri, dalam syarikat itu sendiri. Okay, itu adalah intranet. Okey, terima kasih kepada Vela dan juga Siti siapa tadi? Siti Nafisah. Okay. Thank you. Next question, Dorinel. Apa kegunaan internet dalam organisasi berikut? A. Organisasi perniagaan. Saya nak siapa jawab Roland jawab. Roland, sila jawab. Roland. Jangan pula left. Cikgu, yang ABC tu jawab berapa jawapan cikgu? Jawablah seberapa banyak yang boleh. Mana Roland? Soalan B siapa nak jawab? Vena ke? B kah cikgu? Ya, B. Okey, yang B tu kegunaan internet dalam organisasi bank yang pertama ialah sebagai alat penyampai dan aplikasi, contohnya menggunakan kaedah kolaborasi untuk memudahkan kerja berkumpulan dan telesidang, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan projek dan lain-lain untuk meningkatkan produktiviti. Okay.
Itu saja. Ada nih cikgu, 3 Bina jawapan atau Meh? Bina jawab organisasi Bina. bank. Okey, beri peluang pada Vina bercakap dahulu. Okey, kegunaan untuk organisasi perniagaan ialah komunikasi dalaman yang lebih baik. Bina jawab Bina. Jawab yang betul. Seperti maklumat yang dan diakses pada bila-bila masa. Okey, untuk organisasi bank ialah sebagai alat penyampai dalam aplikasi. Contohnya menggunakan kaedah kolaborasi untuk memudahkan kerja berkumpulan dan telesidang, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan projek dan lain-lain untuk meningkatkan produktiviti. Organisasi yang banyak cawangan, yang pertama ialah memudahkan perkongsian maklumat dalam kalangan ahli organisasi di semua cawangan. Saya bagi satu-satu tu cikgu. A1, B1, C1. Itu saja. Dekat klinik saya Tego. Okey, terima kasih Vina. Itu adalah antara kegunaan intranet dalam 3 organisasi ini ya. Okey Roland, ada apa-apa nak tambah? Mungkin untuk organisasi perniagaan. Okay, ada 10 sana. Jadi boleh selain membaca, kamu boleh jelaskan jugalah lebih sedikit serba sedikit berkaitan dengan fakta tersebut lah. Menjimatkan masa. Okey, ada apa-apa, ada jawapan lain? Roland? Kan mutu kerja kerja. Menjimatkan masa ni di mana ni? Dalam organisasi perniagaan. Okey, dalam organisasi perniagaan. Alright. Okey, soalan yang seterusnya. Ada Dorinel dalam ni? Masih ada Dorinel? Ada cikgu baru masuk. Okey, untuk kegunaan intranet dalam organisasi perniagaan, bank dan juga cawangan, kamu boleh rujuk dalam buku modul. Okey, sekiranya ada buku modul ke surat 78. Okey. Kalau kamu guna buku ini ya. Ada ni. Sekejap. Nota Okay, kalau nota komprehensif ada di ada kan? Okey, ada di muka surat 100 Tapi di muka surat 100 ni tak lengkap. Okey, tak lengkap.
Okey, tak seberapa lengkap yang kamu dapat nampak sini. Okey, boleh rujuklah. Okey. Alright. Kita pergi ke soalan seterusnya, Dorina. Alamak, Dorina left pula. Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya ialah kebaikan intranet. Okey, kebaikan intranet. Siapa yang boleh jawab? Siti Nafisah boleh jawab dah? Ataupun siapa ni? Clarence? Mengurangkan kos pembiayaan penyampaian maklumat. Kebaikan mengurangkan Ya, ya. kos pembiayaan. Maklumat. Okey, itu salah satu daripada kebaikan. Yang lain? Claudia ada dalam ni? Memajukan budaya organisasi. Memajukan budaya organisasi ya. Memajukan budaya organisasi. Okey, terima kasih. Yang lain? Siti, memudahkan komunikasi dengan pihak luar dan dalam organisasi. Okey, thank you. Lain? Menyebarkan maklumat umum organisasi seperti polisi syarikat, produk dan perkhidmatan kepada semua staf dengan cepat dan berkesan. Wow, mantap jawapan. Panjang. Okey, terima kasih. Stanley Anak Kasim. Stanley meningkatkan hubungan dengan pembekal dan pelanggan, mewujudkan apa tu? Extranet. Apa itu Stanley? Apa itu extranet? Intranet tahu? Extranet? Boleh tolong perjelaskan Stanley? Mungkin itu ada dalam buku kamu? Okey, Sylvia Ho meningkatkan mutu kerja pekerja. Alright. Menjimatkan masa. Okey, itu telah disentuh tadi. Ariana meningkatkan mutu. Okey, sama seperti Sylvia. Okey, terima kasih. Kemudian kita lihat kelemahan pula. Kelemahan intranet. Okey, di sini ada 5. Okey, di sini cikgu sebut Okey, yang pertama, maklumat yang salah atau tidak sesuai menyebabkan kerja tidak efisien. Okey, maklumat yang salah atau tidak sesuai. Bagaimana? Okey, kita lihat di sini maklumat yang salah atau tidak sesuai. Macam mana kelemahan intranet ni? Yang pertamanya adalah dari segi maklumat yang salah. Okey, macam mana? Siapa yang boleh bagi penerangan tentang kelemahan yang pertama ni? Vena, mungkin ada pendapat tentang jawapan ni. Maklumat yang salah atau tidak sesuai akan menyebabkan kerja tidak efisien. Mungkin mereka cari maklumat yang terlalu meluas, cikgu. Maklumat yang luas. Okey, terima kasih Vena. Itu pendapat Vena. Yang lain? Pengguna intranet yang tidak bertanggungjawab. Penggunaan intranet yang tidak bertanggungjawab. Okey, maksudnya apa, Vela? Mengganggu Tidak bertanggungjawab proses tu lebih pada komunikasi. ganggu proses komunikasi. Okey. Hampir. Okey, hampir maksud cikgu ya, mungkin ada pekerja sebab ianya ada satu komunikasi dalaman. Mungkin ada pekerja yang ada dalam organisasi itu, mungkin dia mengubah maklumat tersebut ataupun maklumat itu disampaikan tidak betul. Jadi apabila ianya disampaikan tidak betul di dalam organisasi itu, menjadi satu maklumat yang tidak valid ataupun yang tidak tepat lah.
Dan oleh kerana ianya secara intranet, secara dalaman saja, maka maklumat itu tidak dapat dikongsi keluar dan tidak dapat disemak lah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada Bella dan juga Vena. Yang kedua, penggunaan intranet yang tidak bertanggungjawab. Ini tadilah dia berkaitan dengan yang pertama tadi, mengganggu proses komunikasi dalam organisasi. Okey, ini pengguna intranet ni lebih kepada pekerja dalam organisasi tadilah. Kemudian memerlukan latihan yang khusus, okey, dalam penggunaan intranet. Okay, yang ketiga, yang keempat, memerlukan tenaga pakar dalam mengendalikan pembangunan dan perkembangan intranet dalam sesebuah organisasi. Dan yang kelima, data menjadi penuh dan tidak relevan sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Okey, kelas. Okey, cikgu bagi contoh satu penggunaan intranet yang ada dalam organisasi kita sekarang lah, terutamanya di dalam organisasi sekolah kita lah. Okay, semua mungkin semua sudah familiar dengan Google Drive kan, Google Drive. Dan Google Drive ni kita boleh buat secara intranet, di mana maklumat yang kita ada dalam Google Drive tu kita buat secara dalaman saja, secara dalaman organisasi, di mana orang lain ataupun pihak luar tidak dapat mengakses maklumat yang ada di dalam Google Drive rasmi organisasi itu. Okay? Sebagai contoh, mungkin kamu ada buat satu Google Drive untuk kelas kamu, sebagai contoh kan. Dan dalam Google Drive kelas kamu tu ada maklumat-maklumat berkaitan dengan subjek-subjek yang kamu ambil, ataupun maklumat atau berkaitan dengan soalan dan sebagainya. Dan Google Drive tu hanya boleh diakses oleh kelas kamu saja. Dan itu maksudnya penggunaan intranet. Itu adalah satu medium intranet, di mana penggunaan Google Drive tu hanya untuk dalaman ataupun untuk kelas kamu sahaja. Itu contoh intranet lah dalam organisasi ya. Alright. Rasanya itu sahaja untuk sesi kegunaan intranet dalam organisasi. Kamu boleh rujuk dalam buku, okey, muka surat 78 dan 79 kalau kamu ada buku modul ini tadi. Okey. Alright. Dan okey. Last but not least, kita ada 6 minit lagi. Ada soalan?